Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu Nurul akan teruskan lagi dengan PDPR Sains tahun 3. Murid-murid, hari ini kita akan belajar topik kegigian haiwan. Hari ini kita akan belajar mengenal kegigian haiwan berdasarkan tabiat pemakanan haiwan. Yang kedua, kita akan belajar tentang perubahan tabiat pemakanan haiwan. Kita juga akan mengingat semula isi pelajaran unit 4 dan akan cikgu berikan latihan kepada murid-murid. Adakah murid-murid telah bersedia untuk belajar? Mari kita teruskan. Murid-murid, struktur gigi haiwan bergantung kepada tabiat pemakanan haiwan tersebut. Haiwan terbahagi kepada 3 kelas, iaitu haiwan jenis herbivore, haiwan omnivore dan haiwan karnivore. Masihkah murid-murid ingat apakah itu haiwan herbivore? Ya, haiwan herbivore ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja, seperti arnab, kambing dan lembu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat struktur gigi haiwan herbivore. Murid-murid, haiwan herbivore ini mempunyai gigi kacip di hadapan dan gigi geraham di belakang mulutnya. Murid-murid tahu tak apakah fungsi bagi gigi kacip dan gigi geraham? Ya, gigi kacip berfungsi untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Manakala gigi geraham pula lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Dapat tak murid-murid beritahu cikgu struktur gigi haiwan omnivore? Apakah itu haiwan omnivore? Ya, contoh haiwan omnivore ialah ayam. Haiwan omnivore ini tabiat pemakanannya ialah memakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Boleh tak murid-murid jelaskan kepada cikgu struktur gigi haiwan omnivore? Ya, haiwan omnivore mempunyai set gigi kacip di hadapan, mempunyai gigi taring dan gigi geraham. Adakah murid-murid dapat memberitahu cikgu apakah fungsi gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham untuk haiwan omnivore? Ya, gigi kacip ini berfungsi untuk memotong makanan. Manakala gigi taring pula berfungsi untuk mengoyakkan daging yang dimakan oleh haiwan omnivore. Manakala gigi geraham pula berfungsi untuk melumatkan makanan yang dimakan oleh haiwan omnivore. Kita berpindah pula kepada struktur gigi haiwan karnivore. Dapatkah murid-murid memberitahu cikgu apakah contoh haiwan dalam kategori tabiat pemakanan haiwan karnivore? Ya, contohnya ialah harimau dan singa. Kedua-dua haiwan ini merupakan haiwan karnivore yang hanya makan daging haiwan lain sahaja. Dapatkah murid-murid terangkan kepada cikgu struktur gigi haiwan karnivore? Ya, haiwan karnivore ini mempunyai gigi taring yang lebih
tajam. Gigi taring ini memudahkan haiwan karnivor mengoyakkan daging yang dimakan. Bagaimana murid-murid? Dapatkah murid-murid menyeraikan struktur gigi haiwan mengikut tabiat pemakanannya? Murid-murid juga boleh mendapatkan maklumat tentang kegigian haiwan ini di dalam buku teks muka surat 64. Baiklah murid-murid, sekiranya haiwan mempunyai kegigian yang tidak sesuai dengan tabiat makannya, apakah yang mungkin berlaku? Sudah pastilah haiwan-haiwan tersebut akan mengalami kesusahan untuk makan. Sebagai contoh, haiwan herbivor mempunyai gigi taring sahaja. Apakah haiwan herbivor ini dapat memotong tumbuhan? Ya, sudah pasti agak sukar ya murid-murid. Begitu juga jika haiwan karnivor hanya mempunyai gigi kacip sahaja. Sudah pasti agak sukar untuk haiwan karnivor seperti singa dan harimau untuk mengoyakkan daging. Baiklah murid-murid, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita mengulang kaji perubahan tabiat pemakanan haiwan. Murid-murid, apakah haiwan yang terdapat dalam gambar? Ya, ini ialah beruang. Secara semula jadi, beruang ialah haiwan dalam tabiat pemakanan haiwan omnivor, iaitu haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Tetapi tabiat pemakanan beruang kutub telah berubah menjadi tabiat pemakanan haiwan karnivor kerana faktor tempat tinggal beruang kutub yang sejuk dan berais. Murid-murid tahukah di manakah tempat tinggal haiwan kutub ini? Untuk pengetahuan murid-murid, haiwan beruang kutub ini tinggal di kutub utara yang mana tempatnya sejuk dan berais. Tiada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kutub utara. Maka kerana itulah tabiat pemakanan untuk beruang kutub telah berubah daripada tabiat pemakanan semula jadinya. Dapatkah murid-murid memberikan contoh lain bagi haiwan yang mana tabiat pemakanannya telah berubah? Ya, contohnya beruang koala. Beruang koala juga mengalami tabiat pemakanan yang telah berubah daripada tabiat pemakanan semula jadinya. Itu beruang koala hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Murid-murid, baiklah. Hari ini kesimpulannya, kita telah belajar tentang kegigian haiwan dan perubahan tabiat pemakanan haiwan. Kegigian haiwan bergantung kepada tabiat pemakanan haiwan, iaitu tabiat pemakanan haiwan karnivor, haiwan herbivor dan haiwan omnivor. Manakala terdapat haiwan yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya daripada tabiat pemakanan semula jadinya. Contohnya beruang kutub dan beruang koala. Murid-murid, tanpa membuang masa lagi,
sila salin latihan ini atau jika murid-murid mempunyai mesin pencetak di rumah iaitu printer, bolehlah diprintkan sahaja latihan ini dan sila jawab latihan ini. Setelah selesai, tampalkan di dalam atau tuliskan di dalam buku latihan sains. Cikgu Nurul pasti murid-murid telah memahami tajuk yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Murid-murid, sampai di sini sahaja pengajaran dan pembelajaran untuk subjek sains bagi hari ini, iaitu hari Isnin 20 Jun 2021. Assalamualaikum. Bye.